Satu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab syarah kitab tauhid. Kita bab ke-41 dah. Jangan menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan-tandingan. Jadi qala Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kamu mengetahui. Oleh Dr. Firanda Andrja. Bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya membahaskan tentang orang-orang yang menyandarkan satu nikmat kepada sebab dan bukan kepada Allah SWT, iaitu merupakan syirik yang berkaitan dengan lafaz. Sebut lah. Maka pembahasan pada bab ini juga berkaitan hal tersebut, iaitu perkara yang termasuk syirik lafaz, syirik perkataan lah. Matan Allah SWT berfirman, "Fala taj'al lillahi andada wa antum ta'lamun." Kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Syarah. Ayat yang dibawa oleh penulis rahimahullah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Kita sama-sama tahu bahawasanya perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah pada surah Al-Baqarah ayat ke-21, di mana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Adapun ayat setelahnya berbunyi, "Allazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Banyak faedah yang boleh kita ambil dari kedua ayat ini. Yang di antaranya, pertama, perintah pertama dalam mushaf Al-Quran adalah tentang bertauhid, beribadah kepada Allah SWT sahaja. Yang kedua, perintah bertauhid tidak menjadi sempurna jika tanpa ada larangan berbuat syirik, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang lain, "U'budullah wajtanibut taghut." Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman dengan ayat ini untuk menyempurnakan perintah bertauhid. Yang ketiga, dari kedua ayat ini ada beberapa hal yang Allah SWT sebutkan sebagai nikmat bagi orang-orang musyrikin juga. Di antaranya adalah, pertama, Allah yang menciptakan mereka dan nenek moyang mereka. Yang kedua, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, boleh duduk, tak panah boleh lah. Yang ketiga, Allah menjadikan langit sebagai bangunan atap yang kokoh. Ada sistem menyebabkan tidak kena hentam asteroid dan banyaklah benda-benda langit ni. Yang keempat, Allah SWT menurunkan hujan. Yang kelima, Allah menumbuhkan tumbuhan sebagai rezeki bagi mereka. Kelima poin ini merupakan perkara rububiyah Allah SWT. Allah yang beri rezeki, Allah yang beri jaga belaka ni. Dan orang musyrikin Arab dahulu mengakui akan rububiyah Allah SWT. Hanya saja mereka terjerumus kepada kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Sebenarnya rububiyah mereka tak sempurna, ada dah tu asah tu dah. Tapi dia berasa kadang-kadang ada mandat ketuhanan kecil-kecil. Tu masyarakat Arab dah. Lepas tu baru jadi sembah Tuhan kecil lah nak. Asal-asal yang paling super power ya orang musyrikin Arab kata Allah lah. Yang keempat, Al-Quran sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menegaskan tauhid ilahiyah. Jadi tauhid, kalau rububiyah sempurna, ia berasa Allah sangat hebat lah. Jadi tak wali ke, tak guru ke, orang-orang soleh, roh-roh orang hebat pun, ia akan sangat-sangat tidak kecil, tidak bermakna, tak ada faedah sikit abuk berbanding dengan kehebatan Allah SWT, sehingga tak perlu kepada perantara tak wali kepada terus direct dengan Allah. Pasal berasa Allah sangat dengar. Sebagaimana dalam kedua ayat ini,
Allah SWT berdalil dengan rububiyahnya bahawa tidak ada yang menciptakan mereka dan nenek moyang mereka kecuali Allah sahaja. Tidak ada yang menjadikan bumi sebagai hamparan kecuali Allah sahaja. Tidak ada yang menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh kecuali Allah sahaja. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah sahaja. Dan tidak ada yang menumbuhkan tumbuhan kecuali Allah sahaja. Untuk menegaskan bahawa kesan dari rububiyah Allah SWT adalah tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah SWT sahaja. Perlu untuk kita perhatikan bahawa ayat ini turun kepada kaum musyrikin Arab, dan kita tahu bahawa kaum musyrikin Arab melakukan syirik akbar, syirik besar. Oleh kerana itu kata anda dan pertandingan-tandingan dalam ayat ini bermaksud adalah berhala-berhala. Tuhan-tuhan kecil perantara dah. Artinya asalnya ayat ini merupakan ayat berkaitan dengan syirik akbar, akan tapi para salaf seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhujah dengan ayat ini untuk sekaligus mengingkari syirik asghar, syirik kecil pun. Ibn Abbas guna ayat ini kerana sama-sama menjadikan Allah SWT sebagai tandingan. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita bahawa mengapa ayat yang berkaitan dengan syirik akbar digunakan juga untuk syirik asghar, syirik kecil. Maka jawapannya adalah kerana dua sebab. Ada dua sebab kan. Rujuk Al-Tahim di syarah kitab Tauhid Salih Al-Syekh. Sebab pertama itu kerana syirik akbar maupun syirik asghar sama-sama merupakan bentuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah SWT meskipun tingkatannya berbeza-beza. Sebab kedua, lafaz anda dalam ayat ini merupakan isim nakirah yang datang dalam konteks larangan. Isim umum lah boleh guna belaka dah. Tak tentu siapa-siapa dah. Yang memberikan faedah keumuman lah. Artinya anda ada tandingan-tandingan dalam ayat ini mencakupi semua jenis tandingan bagi Allah SWT, bukan terbatas pada berhala-berhala semata-mata. Tok wali, ruh tok wali ke tak ada benda, ada pokok. Pokok ikutlah. Gambar kan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam mentafsirkan ayat tersebut, Al-andad huwa syirk akhfa min dabibil namli ala sifatin sauda fi zulmatil laili. Wa huwa an taqul wallahu hayatika ya fulan wa hayati wa taqulu laulaka kulailatu kulaibatu hadza la tana al-lusus walau batta fi dari la atana al-lusus wa qalu rajuli li sahibihi ma sya Allah wa syi'ta wa qalu rajuli walaula Allah fa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Al-andad membuat tandingan bagi Allah adalah syirik yang di mana itu lebih samar untuk diketahui daripada rayapan, perjalanan langkah kaki semut kecil di atas batu hitam di kegelapan malam. Yang iaitu seperti engkau berkata demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, atau engkau berkata demi hidupku. Dan seperti engkau berkata kalau bukan kerana anjing ini tentu kita telah didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan kerana angsa di rumah ini tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri tersebut. Atau seperti ucapan seseorang kepada kawannya, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau seperti ucapan seseorang kalau bukan kerana Allah dan si fulan. Oleh kerana itu janganlah menyertakan si fulan dalam ucapan-ucapan seperti ini. Kerana itu seluruhnya adalah kesyirikan. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan tafsirnya. Ibn Abbas kata begitu. Syarah. Untuk mentafsirkan ayat sebelumnya, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan perkataan salaf iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana penafsiran model seperti ini merupakan metod tafsir yang terbaik. Lihat Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyah Al-Burhan fi Ulum Al-Quran Badruddin Az-Zarkashi juzuk kedua muka 175. Sebelum perlu untuk kita ketahui bahawa ada beberapa metod untuk mentafsirkan Al-Quran. Pertama, metod pentafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya, atau dengan kata lain mentafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Contoh tafsir yang menggunakan metod ini adalah tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Sebenarnya ringkasnya bagi tafsir Ibn Jabir At-Tabari dah. Adapun ulama-ulama kontemporer yang menggunakan metod ini di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Metod tafsiran ini adalah metod tafsiran terbaik lah. Yang kedua, tingkatan selanjutnya adalah mentafsirkan ayat dengan sabda Nabi SAW. Lihat Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyah Al-Burhan fi Ulum Al-Quran Badruddin Az-Zarkashi muka 175.
Tak ya lagi. Yang ketiga, lihat Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyah muka surat 39 dan beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Semua yang Rasulullah SAW tetapkan hukumnya adalah berdasarkan apa yang beliau pahami dalam Al-Quran. Jadi ucapan Nabi itu adalah tafsir bagi Quran. Sunnah itu tafsir bagi Quran. Ketiga, metod mentafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyah muka surat 39, kerana kebenaran pada mereka itu lebih dekat. Tafsir sahabat terhadap Quran itu lebih dekat pada kebenaran lah. Jadi demikian dikarenakan mereka hidup bersama Rasulullah SAW dan mereka menyaksikan dan mengetahui turunnya Al-Quran, dan dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang sempurna terhadap Al-Quran, dan mereka adalah orang yang kuat dalam amal soleh dan taqwa. Bukan kerana hawa nafsu lah, kurang hawa nafsu sikit. Di antara ulama yang menafsirkan dengan metod ini adalah Ibn Jarir At-Tabari. Dia cari perkataan para sahabat lah. Ketika beliau telah menafsirkan ayat, maka beliau akan menyebutkan beberapa pendapat terkait satu ayat, di mana masing-masing pendapat tersebut beliau sebutkan siapa sahaja dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang berpendapat dengan pendapat tersebut, dan bahkan beliau menyebutkan sanad perkataan salaf tersebut. Ada sanad lah. Bukan kata Nabi ya, kata sahabat, kata tabi'in pada sanad. Lihat Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyah muka 44. Yang keempat, metod mentafsirkan ayat dengan tafsiran tabi'in. Yang kelima, metod mentafsirkan ayat dengan konsekuensi, dengan akibat bahasa lah. Kesan bahasa, akibat bahasa. Adapun penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mentafsirkan ayat yang sebelumnya, beliau bahawa dengan metod kedua, iaitu mentafsirkan ayat dengan perkataan para salaf, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana salah tersebut adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat tu salaf tu Ibnu Abbas. Pada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, dia mentafsirkan firman Allah SWT sebelumnya dengan mengatakan bahawa al-andad adalah syirik, dan kesyirikannya itu lebih samar daripada bekas langkah kaki semut di atas batu hitam pada malam hari. Dari sini kemudian kita boleh membahagi syirik dengan dua kategori. Pertama, ditinjau dari segi besar dan kecilnya. Kita telah sama-sama ketahui bahawa syirik jika ditinjau dari besar dan kecilnya, maka akan terbahagi menjadi dua syirik, iaitu syirik besar dan syirik asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Dan syirik kecil, syirik asghar. Dan hal ini telah kita jelaskan di banyak bab sebelumnya. Yang kedua, tinjau dari segi tampak dan tidaknya. Ada setengah tu tak nampak, tersembunyi dah. Khauf dah. Al-jali dengan apa? Al-khafi dah, al-khafi. Jika ditinjau dari segi tampak dan tidaknya, maka kita boleh menjabarkannya sebagai berikut. Pertama, panggil syirik al-jali, syirik yang jelas, nampak terang. Syirik yang jelas atau nampak itu sendiri berkaitan dengan syirik akbar maupun syirik asghar. Ada syirik yang jali, terang, syirik kecil. Ada syirik terang-terang, itu syirik besar. Adapun syirik akbar yang jelas nampak adalah menyembelih haiwan untuk selain Allah SWT, yang dalam hal ini di antaranya adalah untuk jin. Sembelih untuk jin, untuk puja dewa laut, dewa sungai, dewa boyo, dah sungai ke apa dah. Adapun contoh syirik kecil yang nampak adalah memakai tangkal dah, jimat tangkal ke apa tu, kayu kokar ke, tak tekuk ke apa dak, pakai gelar tangan ke apa dak sebagai tangkal. Itu syirik jali, terang-terang, bukan khafi dah. Yang kedua, syirik al-khafi, syirik yang sama-sama tak jelas. Syirik khafi sama-sama terbahagi menjadi dua juga, iaitu syirik yang berkaitan dengan niat dan tujuan, dan syirik yang berkaitan dengan lafaz. Pertama, syirik khafi yang berkaitan dengan niat dan tujuan juga terbahagi pada syirik akbar dan syirik asghar pula. Contoh syirik khafi yang syirik akbar adalah al-khawfus sirri, ketakutan tanpa sebab yang zahir. Adapun yang dia takut nak bersumpah dengan nama Tok Wali, tak berani sebab dia takut pada Tok Wali berbanding dengan Tuhan. Adapun yang termasuk dalam syirik asghar adalah riya, ujub dan lainnya. Ini syirik khafi tersembunyi, tapi dia asghar, dia kecil. Syirik jenis ini disebut dengan syirik khafi kerana letaknya dalam hati dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
Yang kedua, syirik khafiyah berkaitan dengan lafaz. Contohnya adalah seperti contoh-contoh perkataan yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi. Syirik khafi berkaitan dengan lafaz pada asalnya adalah sebuah kesyirikan yang nampak. Akan tapi dia masuk pada kategori syirik khafi. Kerana banyak orang yang tidak sedar, tak sedarlah kalau perkataan tersebut boleh menjerumuskan dalam kesyirikan. Tak khabar pada. Dari beberapa penjelasan mengenai kategori kesyirikan di atas, contoh-contoh perkataan yang dibawa oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini masuk pada syirik khafi, syirik yang sama-sama yang derajatnya adalah syirik asghar, syirik kecil lagi. Jadi contoh-contoh perkataan yang dibawa oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ni, ini pula kita boleh mengambil kesimpulan bahawa ada 4 jenis kalimah syirik asghar. Syirik kecil termasuk kategori al-andad, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Di antara bentuk kalimah tersebut antara lain, pertama, bersumpah dengan selain nama Allah SWT, sebagaimana disebutkan bahawa contohnya adalah orang bersumpah dan berkata demi hidupku. Syirik ni panggil syirik asghar juga ni nak. Yang kedua, menggandingkan, membersamakan sumpah terhadap Allah dengan makhluk. Contohnya adalah perkataan demi Allah dan demi hidup si fulan dan. Guna dan. Tak guna kemudian. Yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT. Contohnya adalah perkataan, kalau bukan kerana anjing ini, tentu kita telah didatangi pencuri-pencuri itu. Dah. Jadi ia tak guna Allah dulu kemudian. Yang keempat, menyandarkan kehendak Allah SWT kepada kehendak selain Allah SWT. Contohnya adalah perkataan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ada dan situ dah. Semua syirik khafi yang berkaitan dengan lafaz, ucapan, perkataan. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa hukum asalnya adalah syirik asghar, syirik kecil lagi ni. Akan tapi hukum asal tersebut boleh berubah menjadi syirik akbar dengan syarat jika lafaz yang diucapkan tersebut diyakini. Adapun kebanyakan kaum muslimin yang mengucapkan kalimah yang mengandungi syirik khafi tidaklah dengan meyakininya dah, tidaklah kata dengan 100% tanpa izin Allah. Semua tu dengan izin Allah, tapi syirik juga dah. Pakai tangkar dengan izin Allah dah, tapi syirik juga. Contoh seperti perkataan seorang, kalau bukan kerana angsa pencuri itu telah masuk ke rumah kita. Tentu orang yang mengatakan hal tersebut tidaklah yakin bahawa angsa tersebut yang mengatur alam semesta sehingga berhasil mencegah pencuri masuk ke dalam rumah. Akan tapi dia hanya yakin bahawa angsa tersebut hanyalah sebab sahaja. Dia tetap yakin bahawa Allah lah yang sebenarnya yang mengatur alam semesta ini. Namun perkataannya tersebut termasuk syirik kecil juga. Walaupun ada dengan izin Allah. Dengan keyakinan semua itu dengan izin Allah. Adapun ketika dia meyakini bahawa angsa tersebut yang menyelamatkan dia dengan independen, dengan bebas tanpa kekuasaan Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik akbar. Ni jaga-jagalah. Oleh kerana itu, keyakinan yang benar adalah kita yakin bahawasanya yang menyelamatkan kita dan mengatur segala-galanya adalah Allah SWT. Hanya saja Allah menolong kita melalui sebab angsa tersebut. Dan syirik ditinjau dari segi besar dan kecilnya. Dia ada syirik akbar dan syirik asghar. Ditinjau dari nampak dan samarnya. Ada hak terang nampak, syirik jali, hak nampak jelas. Syirik khafi yang tersembunyi yang sama-sama. Syirik jali ni ada dua pula dah. Syirik akbar contohnya menyembah untuk selain Allah. Syirik asghar contoh memakai tangkal. Syirik khafi sama-sama dah. Syirik yang berkaitan dengan niat dan tujuan. Contohnya syirik akbar, contohnya syirik khauf asir. Ada hati takut kepada tak wali ni lebih daripada takut pada Allah SWT. Yang kedua, syirik kecil contohnya riak dan ujub. Ini contoh yang tersembunyi tapi kecil. Contoh syirik yang berkaitan dengan lafaz. Syirik kecil contohnya seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas tadi lah. Akan tapi dari hukum asal syirik asghar boleh jadi syirik besar ketika perkataan tersebut disebut dengan disertai keyakinan ada yang syirik dengan Allah lah. Jadi syirik besar adalah keyakinan yang salah. Ya, kalau tak sebut tak ada keyakinan dengan izin Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Penulis Syekh Muhammad Wahab dalam hal ini keliru dalam menyebutkan perawi hadis ini. Yang benar adalah hadis ini diriwayatkan oleh anaknya iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bukannya Umar al-Khattab. Jadi Ibnu Umar lah sini dah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Hadis Tirmizi yang mengatakan hadis ini hasan dan Al-Hakim menilainya sahih. Dan berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an min ahlafa min an ahlifa bighairihi sadiqan. Sesungguhnya bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah SWT lebih aku sukai daripada bersumpah jujur nama menyebut nama selainnya. Dr. Oli mana tak? Syarah ini menunjukkan bahawasanya bersumpah dengan nama selain Allah SWT adalah dosa besar. Meskipun kita tahu bahawa bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil, akan tetapi hakikatnya perkara tersebut merupakan dosa besar juga. Kerana Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Saking buruknya, berat, terlampau buruknya bersumpah dengan selain nama Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih memilih bersumpah dengan nama Allah, nama berbohong, daripada bersumpah dengan nama selain Allah SWT meskipun jujur. Kita sama-sama tahu bahawa keduanya adalah bukanlah perkara yang baik. Akan tetapi kenapa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih memilih bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta? Tentu jawapannya adalah kerana dosa syirik lebih besar daripada dosa dusta. Dosa tu besar juga, dusta dah. Nama Allah, guna nama Allah tapi berlawak, besar dosa dah. Tentu kita yakin kalau Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tahu bahawa berhukum bersumpah palsu bohong dengan nama Allah adalah dosa yang sangat besar, kerana dia pula pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ibn Abbas pun, Ibn Mas'ud pun ada hadis ni tak? Man halafa ala yaminin kazibatin yaqtati'a biha ma la rajul muslim aw qala akhihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Pada siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk menguasai harta seorang muslim atau dengan redaksi untuk menguasai harta saudaranya, ia akan bertemu dengan Allah SWT sedangkan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nombor 1959. Tetapi ada perbuatan sumpah yang jauh lebih besar dosanya daripada itu, iaitu bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Kerana bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan syirik, kerana dia berasa agung hebatnya orang itu. Ada mandat ketuhanan, diketakuti lah. Jadi boleh jadi syirik lah tak? Dan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Dia adalah seorang tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Annahu yaqrahu an yaqula a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqulu bismillah thumma bika qala wa yaqulu laulallahu thumma fulan wa la taqulu walaulallahu wa fulan wa tak boleh guna wa ada dan. Bahawa dia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tapi dia memperbolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Dan boleh ucapan kalau bukan kerana Allah kemudian kerana fulan, kemudian gunalah. Dan dia tidak memperbolehkan ucapan kalau bukan kerana Allah dan bukan dan kerana fulan. Jadi dan tak boleh guna dan. Syarah dari hadis, Nabi SAW menjelaskan bahawa tidak boleh mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tapi boleh mengatakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Mengapa Nabi SAW membolehkan perkataan yang menggunakan kata sambung summa kemudian? Alasannya adalah kerana jika menggunakan kata sambung dan dan akan menunjukkan kesetaraan antara Allah SWT dan makhluk. Sama-sama kehendak dia. Maksud sama-sama hebatlah, setara lah. Sedangkan menyetarakan antara Allah dan makhluk adalah termasuk dalam kesyirikan. Lihat kalimat al-ikhlas wa tahqiq ma'naha Ibn Rajab Al-Hambali muka surat 24. Demikian pula contoh perkataan yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahawa tidak boleh seorang menggunakan kata sambung dan dalam seperti ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Akan tetapi hendaknya menggunakan kata kesambung summa kemudian seperti ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Kerana sekali lagi bahawa kata sambung dan dan dalam ucapan-ucapan seperti ini merupakan bentuk penyetaraan, mensamaratakan antara Allah dengan makhluknya, yang itu merupakan bentuk kesyirikan. Adapun jika perkataannya adalah sumpah seperti contoh ucapan demi Allah kemudian demi engkau, maka yang seperti ini tetap tidak boleh meskipun menggunakan kata sambung summa kemudian, kerana yang namanya bersumpah dengan selain nama Allah adalah tetap syirik. Walaupun summa guna summa.
Penulis kitab Fathul Majid iaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya mengajak kita membandingkan ucapan-ucapan terkait pembahasan kita pada bab ini. Beliau mengajak kita membandingkan ucapan. Kalau ucapan-ucapan seperti demi Allah dan demi Nabi, atau kalau bukan kerana fulan, merupakan ucapan syirik. Maka bagaimana lagi dengan ucapan seorang dalam qasidah burdah pada acara maulid yang di antara liriknya berbunyi demi Allah demi Nabi pun syirik. Kalau bukan kerana fulan, syirik lah. Tak, qasidah ni. Qasidah burdah yang katakan ya akramal khalqi ma liya man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk termulia Muhammad, maka kepada siapakah aku berlindung selain engkau ketika terjadi musibah yang meliputi segalanya. Lagi syirik lah ucapan ni tak. Walaupun kata demi Muhammad, bukan demi Muhammad, tak sungguh demi Muhammad pun ayat dia mengangkat Nabi ni setara Allah ni. Illam takun fi ma'adi akhizan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadam. Jika engkau tidak memegang tanganku pada hari kemudian, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya. Dia mengharapkan Nabi, direct minta Nabi dah. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Kerana di antara kedermawananmu dah, judika ni adalah dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz dan pena. Kita puji Nabi, tapi akak Nabi ni seperti Allah SWT. Apakah syair qasidah burdah ini adalah lafaz yang menyerupakan kesyirikan atau bukan? Tentu jelas sekali kesyirikannya, kerana dalam syairnya disebutkan bahawa mereka menjadikan tempat berlindung hanya kepada Nabi SAW. Ini masalah ada unsur martabat 7 hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad lakonnya tak? Dan tidak ada tempat berlindung selain beliau. Subhanallah, dalam syair-syair mereka yang seperti ini bukan lagi kerana menggunakan tambahan kata sama wa dan, akan tapi mereka langsung menyadarkannya kepada Nabi SAW sifat ketahanan. Yang seharusnya itu disandarkan hanya kepada Allah SWT sahaja. Seandainya syair-syair di atas ditujukan kepada Allah, bukan kepada Nabi, tentu sangat indah dan itulah kemurnian tauhid sebenar. Kalimah-kalimah dahsyat ini merupakan sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan, sikap melampau terhadap Nabi SAW. Memang benar bahawa kita harus mestilah mencintai Nabi SAW melebihi orang tua dan diri kita, akan tapi kita tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW daripada tempatnya, kerana Nabi SAW sendiri pernah bersabda, La tatruni kama atrata nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasulah. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, mengkultuskanku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan muja Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka itu katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Hadirat Bukhari nombor 3445. Kandungan bab ini kesimpulannya tafsir tentang ayat dalam surah Al-Baqarah tentang kata andada. Yang kedua, penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum bahawa ayat yang diturunkan oleh Allah yang berkaitan dengan syirik akbar itu mencakupi tentang syirik asghar juga, ini syirik kecil. Yang tiga, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik. Yang keempat, bersumpah menggunakan nama selain Allah meskipun jujur, itu lebih besar dosanya daripada bersumpah palsu dengan menggunakan nama Allah walaupun besar juga. Yang kelima, perbezaan antara huruf wa dan summa dalam sebuah lafaz. Ada perbezaan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.